الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Muqsi Majlis, Tuan Imam, seluruh kuasa Masjid Ihsan, Ketua Pemuda, para pemuda, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk kesekian kalinya kita berada di majlis yang begitu agung, iaitu majlis Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita memulakan majlis ini, jadi kita akan terlebih dulu mendengar sedikit keindahan puji-pujian kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jemput pada anak-anak untuk menyampaikan qasidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. أزكى
صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد ياسين خير البرية أحمد محمد ياسين خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد di antara sifat Nabi tidak suka meninggi diri walau baginda Rasul ilahi sifat tawadhu hiasan diri kemana jua Nabi berjalan pastikan salam kan diberikan tidak iran dari senyuman siapa melihat pasti tertawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cahaya Nabi terang benderang sinar di wajah setiap orang yang bersolawat pagi dan petang beroleh rahmat siang dan malam. Tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu akan diangkat
وسلم عليه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita dan telah memilih kita untuk terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang paling berjasa kepada kita. Sewajarnya kepada orang yang berjasa, wajib dan wajar kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada setiap orang yang berjasa kepada kita. Berpandukan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak ada insan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling berjasa dan sepatutnya kita mengucapkan terima kasih melebihi segala-galanya, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mata Allah sekalian, besarnya jasa Nabi ialah kerana Nabi membawa agama kepada kita. Agamalah yang menentukan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada kita melainkan dilorongkan kita untuk beragama dengan agama ini. Kita semua tak pernah pilih pun untuk beragama dengan agama ini, melainkan pilihannya telah pun diatur sejak daripada azali lagi. Bila mana kita keluar main ke dunia ni, telah terbentang di hadapan kita hadiah agama yang lurus, yang sering kita minta dan kita doakan dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Itu satu perkara. Yang kedua, bila mana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengan agama ini, Allah lorongkan pula kita berpedomankan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih ramai orang yang Islam dan beragama dengan agama ini macam kita, tapi tidak terdorong dia untuk menjalani jalan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala sejak daripada 1400 tahun dulu telah menggazetkan bahawa kita semua akan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lagi satu pilihan. Selepas Allah pilih kita untuk menjadi umat Islam, Allah pilih kita selepas itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ialah umat yang paling ramai masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melahirkan kasih sayangnya kepada kita. Melalui doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta, ya Allah Tuhanku, Engkau bagilah 1/3 penghuni syurga itu umatku. Allah qabul. Bila Allah qabul, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berasa haluba lagi, nak lagi. Ketika itu Nabi kata, wahai Tuhanku, jadikanlah separuh penghuni syurga itu umatku. Allah kabul juga. Bila Allah kabul, Nabi haluba lagi, Nabi nak lagi, Nabi teringin lagi.
Maka Nabi kata, wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah 2/3 penghuni syurga itu umatku. Allah kabul juga. Maka tuan-tuan, fahamlah kita, rugi sungguh orang yang tak termasuk dalam 2/3 penghuni syurga itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira besar. Kira besar sungguh. Umat Muhammad ni hampir-hampir tidak ada yang masuk neraka. Tapi tiba-tiba ada orang yang tak masuk syurga. Nak kata apa? Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itulah orang yang paling malang sekali. Kita harap tuan-tuan, kita tak tersenarai dalam senarai orang-orang yang akan masuk ke neraka. Kita harap kita semua ialah yang akan masuk ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka alhamdulillah, syukur kita pada malam ini ialah kerana kita bersyukur sebab Nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setiap nabi-nabi yang terdahulu teringin nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa pernah minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Isa teringin nak jadi umat Nabi Muhammad. Inilah di antara nabi-nabi besar. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, ni nabi-nabi besar. Di atas sifat Nabi Allah Musa yang minta sungguh-sungguh nak jadi umat Muhammad, sedangkan dia sudah Rasul. Tidak ada kedudukan yang paling hampir dengan Allah melainkan kedudukan sebagai Rasul. Maka Nabi Allah Musa pula bukan sembarangan Rasul. Dia ialah Rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi, dan termasuk di antara Rasul yang bergelaran. Gelaran Nabi Allah Musa ialah Kalimullah, iaitu yang bercakap dengan Allah. Pun macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak merasakan semua itu besar, lebih daripada besar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada dia menjadi umat Nabi Muhammad lebih besar daripada segala-galanya. Tuan-tuan, tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa diwafatkan sebelum sempat menjadi umat Muhammad. Dia wafat. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas sifat kasihnya kepada Rasulullah, telah menunjukkan rasa kasihnya kepada Rasulullah. Berpandukan pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Tuhan, difardukan dengan 50 waktu sembahyang sehari semalam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun sampai ke langit yang ke-6. Nabi Allah Musa tanya, berapa sembahyang yang Allah fardukan kepada engkau? Nabi kita jawab 50 waktu. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Musa kata, Muhammad, umat engkau tak mampu. Umat engkau tak mampu. Aku faham sangat, umatku yang kuat pun tak mampu, macam mana umat engkau mampu? So, Nabi Allah Musa ni umat dia kuat. Nabi Allah Musa sendiri, baju dia ni tuan-tuan, terkeluar bulu rumah. Baju Nabi Allah Musa ni terkeluar bulu rumah. Itu menggambarkan bangsa dia. Bangsa dia membina bangunan tinggi. Tak tahu teknologi apa lepas membina piramid. Kekuatan Nabi Allah Musa, dia tumbuk bangsa Firaun. Faqadha alaih, matilah tu, tumbuk sekali, mati terus. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa kata, umat aku kuat pun mereka tak mampu 50 waktu sehari semalam.
Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik minta Allah buat turun ke farduan 50. Allah kurangkan 5. Naik lagi dengan nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun jadi 40. Naik lagi minta Allah turunkan, turun lagi jadi 30, 35, 30, sampailah 5 waktu. Seperti mana hari ini. Tuan-tuan, pasal apa Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta Allah turunkan sembahyang sampai jadi 9 kali naik semua, sebagai tanda kasih kepada umat Muhammad. Sebab tidak cukup dengan memadai, tak cukup dan memadai dengan mengasihi seseorang, melainkan kena mengasihi yang berhubungan dengan seseorang. Sebagai contoh, kalau kita kasih pada seseorang, kita kena kasih kat keluarga dia sama. Orang kahwin, dikahwin dengan seorang perempuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dia tak kasih pada pak mentua, tak kasih pada mak mentua, tak kasih pada adik ipar, kak ipar, abang ipar, dia kena reject, tuan-tuan. Dia kena reject daripada keluarga tu. Tuan-tuan, begitulah kalau kita kasih kepada seseorang guru, wajar kita mengasihi keluarga dia sama. Maka siapa-siapa yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad, dia kena kasih pada Rasulullah. Siapa-siapa yang kasih pada Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia kena kasih kepada keluarga Rasulullah. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu nak tak aku kasih pada kamu? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, siapa yang tak mau engkau kasih kepada dia? Siapa yang tak mau Nabi kasih kepada dia? Nabi kata, kalau hang nak aku kasih kat hang, fa ahibbi hadhihi. Nabi tunjuk kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, hang kena kasih hak, hang kena kasih kat dia ni, kasih kepada hak ni. Maka subhanallah, Nabi Allah Musa AS, dia kasih pada Rasulullah, dia tunjuk dia kasih kepada siapa yang Nabi kasih. Siapa Nabi kasih? Umat dia. Dalam hadis menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada ketika Nabi nak tidur malam, Nabi letakkan tapak tangannya di sebelah pipinya yang sebelah kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pada saat itu Nabi tak lupa pada kita. Nabi teringat kepada umat dia. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tahu apa yang ku tahu, kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis. Nabi tahu apa yang berlaku hai kita. Kita yang tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Semuanya telah diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap situasi umatnya. Termasuk situasi yang sedang kita duduk ni, Covid ni, sallallahu Muhammad. Nabi kata satu masa nanti umat aku akan dihalang daripada menunaikan fardu haji. Tuan-tuan, Nabi kata satu masa nanti umat aku akan dihalang daripada menunaikan fardu haji. Haduk pi berjuta-juta, mungkin tahun depan tak boleh pi dah berjuta-juta. Sebab tawaf pun kena ikut SOP. Tuan-tuan, subhanallah, perkara ini ialah perkara yang Nabi sedih. Satu masa lepas asar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat tidak menjangka Nabi nak menceritakan
situasi di akhir zaman. Lepas mayang sah, Nabi naik atas mimbar. Tapi bukan Nabi kita Nabi kita berceramah. Nabi duduk atas mimbar, Nabi bercerita. Nabi cerita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang sangat Nabi kita bercerita. Sampai habis Nabi kita bercerita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar keluar daripada masjid Nabi nak tengok matahari, ada lagi matahari. Pasal panjang sangat. Bila Sayyidina Abu Bakar keluar, dia tengok matahari dah tak lama dah nak tenggelam. Makna panjang sungguh Nabi bercerita tentang akhir zaman. Dalam hadis tersebut, fa nasiya man nasiya wa zakara man zakara. Para sahabat tak prepare. Mereka tak jangka Nabi nak cerita begitu panjang. Tak pernah Nabi menceritakan cerita yang begitu panjang. Maka dalam hadis tersebut, fa nasiya man nasiya, siapa yang maka lupa siapa yang lupa, wa zakara man zakara, maka ingat siapa yang ingat. Di antara yang ingat ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia ingat paling banyak. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka semua telah diceritakan. Dan semua ialah pemberitaan yang tepat yang Nabi sebut berlaku dan pasti akan berlaku. Nabi sangat bimbang zaman yang kita duduk ni. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hazzara ummatahumud dajjal. Tidak dibangkitkan seorang nabi, tidak Allah bangkitkan seorang nabi melainkan dia akan bagi peringatan terhadap kepada umatnya tentang bahaya dajjal. Tuan-tuan, mula daripada zaman Nabi Allah Nuh dah sebut dah, jaga zaman dajjal, jaga zaman dajjal. Zaman Nabi Allah Nabi Ibrahim pun sebut kepada umat dia sama juga. Sampai Nabi Allah Musa pun peringat, sampai Nabi Allah Isa pun peringat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dajjal masih belum keluar. Dan Nabi kita pasti, Nabi dah mengatakan dengan pasti, dajjal itu akan jadi ujian kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang keluar, tidak ada zaman yang mengeluarkan manusia daripada Islam paling banyak melainkan zaman dajjal. Tu nak abang tuan. Tidak ada sejarah orang murtad sebegitu besar dan perdana melainkan zaman dajjal laknatullahi alaihi. Sampai tuan-tuan nak cerita, orang perempuan yang selamat hanya 10,000 orang saja. Bukan satu Malaysia, satu alam, satu dunia ni yang tidak murtad hanya 10,000 orang saja. Mana sikit sangat. Maka sebab itu Nabi kita SAW sebut, jangan tinggal membaca doa selamat daripada Masihid Dajjal sebelum memberi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu pedoman. Siapa-siapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menghafaz 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi, dia akan selamat di zaman Dajjal. Berarti dia tidak akan kufur, dia tak murtad di zaman Dajjal. Kalau tak hafal 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi, baca 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. Siapa yang alert dan prihatin perkara ni? Allahumma salli ala sallam. Siapa yang telah hafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi? Tak mau tanya soalan Sayyidina Muhammad. Sebab lagi ramai yang tak angkat tangan. Ni hak main masjid, no? Hak duduk di kedai kopi.
Hak duduk di restoran, hak duduk di mana, depa nak apai kah? Orang mengaji pun tak apai. Makna apa? Susah nak selamat zaman Dajjal laknatullahi alaihi. Tak mampu. Macam kita duduk hari ni, kita tak mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan duduk sah dalam sah rapat-rapat. Bila main SOP, kita tak mampu lah. Ada undang-undang. Kita tahu bersalam-salaman tu syarat kita suruh, kita tak mampu lah nak buat. Sebab dia ada undang-undang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu imam yang selalu sebut ittaqullah pun tuan-tuan tak mampu. Macam mana nak main lagi hak ke depan? Na'udzubillahi min zalik. Zaman tu siapa-siapa nak selamat, di zaman tu dia kena ikat anak bini di rumah. Kalau tak ikat, dia nak pi kat Dajjal tu. Na'udzubillahi min zalik. Pi kat Dajjal mana apa? Kafir. Allahu akbar. Tuan-tuan, zaman kita duduk zaman PKP, ramai orang kena buang kerja, ramai orang tak boleh makan, ramai orang bunuh diri sebab hutang keliling pinggang. Masalah Sayyidina Muhammad. Mari saya sebut, minggu lepas saya sebut, sebelum tu saya sebut 266 orang dah bunuh diri di Malaysia. Okey, masa bermula PKP saja. Tu dia yang direkod, yang tak rekod tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isu apa? Isu hutang. Alung ligan, baik aku bunuh diri. Tuan-tuan, subhanallah, musalla sayyidina Muhammad, ini fitnah besar. Tuan-tuan, Nabi dah tahu nasib kita ni, hak kita ni, umat ni. Sebab tu Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata, siapa yang tegakkan sunnahku di zaman rosak umatku, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Tuan-tuan, subhanallah, zaman tu zaman mana? Zaman kita duduk ni. Zaman susah nak tegak agama ni. Siapa-siapa menegakkan sunnah di saat ini, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Tapi siapa nak buat? Pegang sunnah di akhir zaman ni, di zaman ni, macam kita pegang bara api. Tuan-tuan, macam kita pegang bara api. Tu Nabi kita sebut. Susah nak tegakkan sunnah di saat ini. Mungkin mulut kita berbicara, kita kasih dekat Nabi, tapi kita tak tunjuk kasih kat Nabi melalui praktikal apa yang Nabi suruh kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Nabi Allah Musa tunjuk dia kasih pada Rasulullah dengan dia kasih kepada umat Muhammad. Maka dia minta Tuhan, dia minta Muhammad, tolong Muhammad, aku tahu Muhammad. Maka jadilah 5 waktu. Itulah tanda kasih. Nabi Allah Isa alaihissalam, Muhammad minta, Allah kabul. Minta nak jadi umat Muhammad, Allah kabul. Tuan-tuan, subhanallah, Muhammad, Nabi Allah Isa bakal turun. Mungkin di kalangan kita akan sempat dengan zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Hak mudah-mudah ni lepas sempat, insya-Allah. Tapi sebelum tu lepas kena bergelut dengan zaman Dajjal. Sebelum pergi zaman Dajjal, Allahumma salli ala sayyidina, kita kena fikir. Hai, zaman Imam Mahdi ni, aku ikut Imam Mahdi dah. Tu satu perkara nak kena tanya juga. Aku lawat Imam Mahdi ke aku ikut Imam Mahdi? Imam Mahdi ni dia penegak sunnah. Waktu tu kena nak pakai WHO ke nak pakai Imam Mahdi? Waktu tu bertempur kita. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni sebagai renungan. Nak ikut ke dak Rasulullah ni? Tak mau cakap, saya pun tak mau cakap panjang-panjang.
Cukup renungan sangat tu. Nabi Allah Isa alaihissalam Sayyidina Muhammad akan turun meranapkan semua undang-undang SOP yang dibuat direka oleh manusia untuk meminggirkan agama daripada umat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan keuntungan Nabi Allah Isa sebab Allah pilih jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi bersyariat dengan syariat dia terdahulu, tapi dia berpandukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia turun sebagai umat Muhammad. Dia rasul di zaman dia, tapi umat, menjadi umat kepada rasul yang terakhir, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Muhammad punya jadi umat Muhammad sampai dia turun kahwin dengan umat Muhammad. Nabi Allah Isa tak kahwin, dia akan turun berkahwin dengan umat Muhammad, dapat 2 orang anak. Kemudian dia akan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah, iaitu dalam makam Rasulullah SAW itu. Hari ini kosong satu tempat, itulah untuk makam Nabi Allah Isa alaihi salam. InsyaAllah kalau Allah izin kita dan kalau Allah tak izin, dengar pemberitaan daripada alam kubur lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, turun ke apa cerita ke, duduk dalam kubur dengar cerita. Harap-harap kita tak sibuk dengan sisaan-sisaan yang Tuhan nak kenal kat kita. No, insya-Allah kita harap insya-Allah. Qasidah satu insya-Allah.